wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam Ustaz Media Hashtag Ustaz Borak ada cerita. Hari ni kita dalam Ustaz Borak. InsyaAllah hari ni kita akan berbincang ataupun kita akan tengok berkaitan dengan tajuk Gurauan atas kematian. Gurauan atas kematian. Kematian adalah kemuncak bagi sesuatu kehidupan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian. Dan ketahuilah bahawasanya tiada sesiapa pun, tiada mana-mana makhluk yang diciptakan berkuasa ke atas kematian. Even Nabi pun, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ya. Terdapat satu kisah, suatu ketika malaikat Israel datang kepada seorang Nabi, saya tak ingat Nabi apa. Dan Nabi tersebut bertanya kepada malaikat tersebut, adakah engkau ingin mengambil nyawaku atau melawatku? Kurang lebih begitulah. Wahai Nabi, sesungguhnya aku ingin melawat engkau sahaja. Dan perkara itu berlaku sebanyak 3 kali, dan kali ketiga malaikat Israel datang kepada Nabi tersebut, dan Nabi tersebut bertanya, adakah kau ingin mengambil nyawaku atau kau mau melawat? Wahai Nabi, sesungguhnya aku datang untuk mengambil nyawa kau. Dan sebelum daripada perjumpaan kali ketiga tu, malaikat dengan Nabi itu, Nabi tersebut telah meminta agar malaikat Israel datang memberikan tanda-tanda kematiannya jikalau kematiannya sudah hampir, ya. Lalu Nabi tersebut tidak menyedari bahawa tandanya telah ada padanya. Malaikat tersebut berkata, aku telah memberikan tanda-tandanya kepada kau, tapi kau tidak menyedarinya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, rambutmu hitam menjadi putih, badan yang sihat sudah menjadi lemah, ya, dan matanya semakin kabur. Tak silap lah. Kalau salah tolong betulkan di ruangan komen, ya. Jadi secara kesimpulan daripada cerita tadi, tak ada siapa-siapa yang berkuasa ke atas kematian. Okey, itu kita faham bab kematian. Namun timbul isu pada zaman kita yang serba canggih dan serba bijak ni, orang yang bergerak atas kematian seseorang, memalsukan kematian seseorang, Baru ni ada seorang artis dipalsukan kematiannya, sedangkan orang tu masih hidup. Tapi kita momok-momokkan yang bahawa benda tersebut telah mati, artis tersebut telah meninggal dunia. Ini bukan akhlak kita, tuan-tuan. Kita telah diajar menyampaikan perkara-perkara yang betul. Nabi SAW telah bersabda, man ghasya falaysa minna, sesiapa yang menipu bukanlah dari karangan aku. Nampak tak? Maksud daripada sabda Nabi itu, sesiapa yang menipu, maka dia telah lari daripada jalan yang Nabi ajarkan kepada kita. Kata kita ni umat Nabi, tapi kita menyalahi ataupun kita membuat di sebalik jalan yang Nabi ajar kepada kita. Dan ingatlah bahawasanya kita ni punya mulut akan dipersoalkan di akhirat kelak, apa yang kita katakan, ya. Dan
Nabi SAW juga pernah bersabda, setiap daripada perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Sesiapa yang berkata baik akan diberikan ganjaran baginya, dan sesiapa yang berkata-kata buruk, termasuklah menipu, mencaci, memaki dan sebagainya, maka azab akan menimpanya. Dia bukan hadis Nabi, itu ayat Quran, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi sebelum tadi, segala anggota kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada suatu hari akan datang suatu hari, ditutup mulut-mulut mereka dan berkata tangan-tangan mereka, dan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka kerjakan. Tapi di situ adakah tangan, kaki saja yang bercakap? Tidak. Keseluruhan anggota kita akan bersaksi di akhirat kelak atas apa yang kita lakukan. Jadi saya seru kepada yang membuat berita palsu sebegini. Dunia semakin hampir pada penghujungnya, krisis semakin banyak berlaku. Bertaubatlah selagi mana pintu taubat masih terbuka, selagi mana matahari belum terbit sebelah barat. Hentikanlah penyebaran berita-berita palsu seperti ini, lagi-lagi menyebabkan kematian. Kematian bukan boleh buat main. Pengertian ini adalah perkara yang berlaku di sebalik mata, di sebalik alam mata. Dia khawatir dia akan mengganggu iman kita kalau kita bergurau bab-bab kematian ni. Ya. Jadi cukuplah sekadar itu sahaja. Dan kepada yang menerima berita, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang seseorang fasik membawa berita kepada kamu, maka selidikilah terlebih dahulu. Ambillah pencerahan daripada orang yang betul, orang yang sepatutnya diambil pencerahan. Okey, Ustaz berundur dulu. Daun mengkudu, daun selasih. Thank you, terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya di channel Ustaz Media #Ustaz Borak Ada Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.